والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Dimuliakan pengurusi masjid dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, Dr. Imam, para pegawai masjid, asatizah, alim ulama, muslimin muslimat, sidang jamaah rahimakumullah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah kerana kita diberi kekuatan menjalani Ramadan, di samping menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan dengan mendirikan salat tarawih, qiyamul lail, dan kita menghidupkan majlis tadarus membaca Al-Quran. Untuk ringkasannya, dalam tazkirah kita pada malam ini, saya nak sebut 3 perkara yang menjadi agenda Ramadan. Ramadan ini adalah bulan untuk menyucikan kita, yaitu Syahrul Adhiyah, bulan bagi nak menyucikan kita. Kerana kita ini tidak akan berjaya menjadi hamba yang baik kecuali kita sucikan 3 perkara dalam hidup kita. Perkara yang pertama, Ramadan mengasuh kita, iaitu suci hati. Makna hati kita ni mesti bersih, mesti suci. Kerana hanya orang yang hatinya suci dan bersih sahaja yang Allah Ta'ala terima menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan memperolehi keredaan daripada Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu, yakni hari bertemu Allah. Hari ini okey lagi, hari esok dalam dunia ni okey lagi. Tapi hari bertemu Allah, kata Allah, tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun banyaknya harta kamu dan ramainya anak-anak, keturunan dan pengakuan-pengakuan kamu. Pada tiba satu hari nanti, harta benda tidak ada guna. Harta benda tidak ada guna. Rusak kata hari bertemu dengan Allah di hari akhirat. Terwujud saja ruh daripada jasad, harta sudah tidak ada guna. Sikit pun tak ada guna. Jadi tiba satu hari nanti, harta tak berguna. Anak pinak yang ramai, seorang pun tak ambil tahu. Dan kalau pun ambil tahu, tak dapat nak membantu kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Ulama-ulama tafsir mengatakan hati yang sejahtera itu iaitu as-salimah, salimah minas syirki wal mazmuman. Hati yang bersih daripada syirik. Mula-mula bersih pada syirik dulu, jangan ada hati yang syirik. Yang kedua, hati yang bersih daripada mazmumah, daripada segala sifat-sifat kotor dan sifat-sifat kecil. Ini menunjukkan pada kita perlunya kita menyucikan hati. Jangan pergi, jangan mati dalam keadaan hati kita kotor, hati kita syirik dengan Allah, na'udzubillah. Atau hati kita ni penuh dengan perkara mazmumah, dengan hasad, dengki, dengan sombong, dengan tamak halal kepada dunia, dengan kecintaan kepada dunia, dengan apa lagi, dengan dendam, kesumat dan berbagai-bagai sifat-sifat mazmumah. Dan ini semua kena buang daripada hati kita. Kita tak boleh anggap dia remeh, kerana dia menentukan suci tak suci hati kita. Jadi kerana itu dalam hidup kita hari Ramadan, dia ajar kita supaya hati kita suci. Suci ini dengan makna
kita bersih daripada syirik kepada Allah. Antara syirik pada Allah iaitu riak. Riak menipu Allah Ta'ala. Jadi Ramadan ni dia ajar kita tak tipu Tuhan. Walaupun kita boleh tak puasa, tak ada siapa tahu, tapi kita puasa, kita hadapi letih, penat, demam. Kerana kita tahu Allah Ta'ala itu Tuhan yang tahu segala-galanya. Jadi asuh hati kita ni supaya bersih, supaya jujur dengan Allah. Jangan jadi orang tak jujur. Kerana orang yang jujur pasti akan dibalas kejujuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dulu ada seorang khalifah. Khalifah zaman dulu lah, di mana satu ketika khalifah ni dia dah tua. Bila dia tua, dia fikir siapa lagaknya akan ganti dia. Sebab kebetulan dia tak ada anak laki-laki, tak ada zuriat, jadi tak ada tengku mahkota. Jadi akhir sekali dia fikir dia nak cari seorang daripada rakyat jelata dia, seorang pemuda yang layak untuk menjadi raja atau khalifah. Lalu dikumpul semua pemuda-pemuda, pemuda yang agak layak jadi khalifah, dia kumpul. Bila dia kumpul, dia cakap kepada pemuda-pemuda ini, dia kata, depan aku ni ada satu balang. Ada satu balang penuh dengan biji benih. Adalah biji benih pokok. Jadi sekarang setiap kamu ambil sebiji seorang, kamu balik tanam dalam pasu dan kamu jaga dengan baik. Setahun lagi aku akan panggil lagi. Siapa yang pokok dia paling subur, paling baik, sama ada berbuah ke berbunga ke sebagainya, maka aku akan nanti dia jadi khalifah, menggantikan aku. Maka masing-masing pemuda ni ambillah sebiji seorang, ambil sebiji seorang berbalik. Maka ada seorang pemuda ni, dia sama dengan pemuda lain berbalik. Pemuda-pemuda ni bertukar lumus tanam pokok ni, tanam dalam pasu. Bangun pagi, siram baja, belai dengan baik pokok ni, sehingga masing-masing semua subur pokok. Tetapi pemuda yang seorang ni tak tumbuh-tumbuh. Dia punya pokok benih dia, usah kata nak tumbuh besar, bertunas pun tidak. Lalu dia merasa susah hati, dia baca, dia siram, tak tumbuh. Jadi masing-masing pemuda lain bercakap tentang pokok masing-masing. Pokok aku dah besar sekian dah, pokok aku sekian tinggi, pokok aku punya rendan. Masing-masing cakap. Didengar oleh pemuda tadi, susah hati dia. Maka bila tiba masa setahun dah, raja panggil balik. Esok nak bertolak, dia beritahu mak dia. Dia kata, saya tak nak pergi lah mak, sebab pokok saya seorang saja tak tumbuh. Mak dia kata, pergilah, mudah-mudahan, mana tahu Allah Ta'ala tentukan nasib kamu sebaliknya. Tapi dia kata, raja dulu nak pokok, saya sekarang benih pun tak tumbuh ni. Mak dia kata, pergilah dengan izin Allah. Lalu dia pun pergilah sama dengan pemuda-pemuda lain, bawa pokok. Ada pemuda bawa pasu besar, pasu kecil, pokok subur, macam-macam jenis pokok. Lalu raja pun hadir dan raja memeriksa setiap pokok. Raja kata, bagus, pokok ni bagus, bagus-bagus semua, pokok-pokok kamu. Lepas tu raja nampak pemuda yang seorang ni diri belakang, sengat, pegang pasu kosong dia. Lalu dia pun tanya, kamu macam mana? Datang ke depan. Maka dia pun datang. Dia kata, minta maaf, pokok yang benih yang saya ambil pada Tuhan tu tak tumbuh. Jadi saya dah usaha dah tak tumbuh juga. Tapi kerana Tuanku panggil hari ini datang, saya datang juga. Maka raja berkata, sungguh kamu dah usaha, benar Tuanku, tapi tak tumbuh. Maka raja kata, dengan itu aku isytiharkan kamu adalah khalifah yang akan menggantikan aku. Jadi tercenganglah pemuda-pemuda lain. Pembesar negeri pun tercengang. Dulu kata pokok yang paling baik akan dia nanti jadi sultan, jadi raja. Tapi sekarang yang tak tumbuh, dia nanti jadi raja. Maka raja pun berkata, untuk pengetahuan kamu semua, sebenarnya benih yang aku serahkan kepada kamu dulu, semua benih itu aku dah rebus dah, dan tidak mungkin akan tumbuh. Aku rebus semua benih itu. Dan kalau ada siapa yang benih dia tumbuh, maknanya dia dah tukar benih lain, dia dah khianat kepada aku. Adapun pemuda ini, dia tidak khianat kepada. Anda tuan-tuan dalil. Sekarang walaupun cerita dia ringkas untuk kita cerita ke anak-anak kita sebagainya, tapi dia membuktikan bahawa kejujuran macam mana pun dia akan berakhir dengan kebaikan, dia akan berakhir dengan
dengan kemuliaan. Jadi dengan itu belajarlah menjadi insan yang jujur dengan Allah, jujur dengan sahabat-sahabat kita. Jangan ada hasad dengki, jangan ada tamak halamba, jangan ada apa lagi nak berlumba begitu, dengki orang tu, dengki orang ni. Bila dengki fitnah orang tu, fitnah orang ni. Macam-macam lah kita buat. Jadi kecoh dunia kita ni kerana kita apa? Kerana kita tidak ada hati yang bersih. Saling nak buruk orang tu, orang ni nak buruk orang ni. Saat berbohong antara satu sama lain, tipu menipu. Dan ini semua adalah merupakan punca yang menyebabkan kita diazab oleh Allah Taala. Kisah yang kedua saya nak cerita, kisah bagaimana kita mempunyai satu nilai yang boleh kita beli syurga Allah Taala. Kita boleh beli syurga Tuhan. Antaranya disebut dalam sebuah hadis. Satu hari Nabi keluar bertemu sahabat, di mana ketika Nabi keluar, dia kata Abu Hurairah, di didi Nabi ada air mata yang mengalir. Masih mengalir lagi air mata itu. Jadi sahabat tak berani nak tanya Nabi, sebab muka Nabi pun nampak sedih, nampak murah. Bila dah reda sikit, Nabi pun cerita. Nabi kata, kamu tahu tak mengapa aku sedih? Sahabat kata, hanya Allah dan Rasul yang maha tahu. Kata Nabi, sebentar tadi dihadapkan ke dalam kehadapanku oleh Allah. Allah tunjuk padaku satu peristiwa di hari akhirat. Dua orang pemuda, dua orang laki-laki yang bertemu kepala duduk depan Tuhan. Duduk depan Allah, dia bertemu kepala macam kita sujud je lah. Tapi duduk terlutut, bertemu kepala lelaki pertama dan lelaki yang kedua. Lalu Tuhan kata, apa hal kamu pada hari ini? Maka kata laki-laki yang pertama, ya Allah, lelaki-laki yang aku ni di dunia dulu dia sangat menyakiti aku. Perkataan dia sakit hati aku, perbuatan dia rampas hak aku, harta baik, kedudukan baik, maruah aku baik, dia rampas. Jadi hari ini Tuhan, aku nak ambil balik bayaran dia. Kata Allah, silakan. Lalu kata dia, hari ini ya Allah, aku nak amal kebajikan dia untuk diletakkan kepada aku. Aku nak amal kebajikan dia. Maka kata Allah, silakan, selagi ada benda yang kamu nak tuntut. Lalu laki-laki yang pertama ambil pahala laki-laki yang kedua. Unggah angkut sampai habis. Habis tu tak habis lagi kes masih ada lagi. Maka dia kata, ya Allah, habislah kebajikan dia, sedangkan kesalahan dia masih banyak kepadaku. Maka kata Allah, kalau begitu, kamu bawa dosa kamu angkat dosa kamu, letak atas kepala dia, atas kepala laki-laki kedua tadi. Lalu dia angkat dosa laki-laki pertama, dosa besar, dosa kecil, letak atas kepala laki-laki yang kedua sampai habis. Lalu Allah kata, selesai. Lalu ketika itulah Nabi disedarkan oleh Allah. Maka Nabi keluar mengalir air mata. Nabi sedih tengok laki-laki yang kedua ni, segala kebajikan dia habis dia angkut, dan segala dosa orang letak atas kepala dia. Jadi apa lagi dia nak berdepan dengan Allah? Apa lagi yang dia ada? Sedih Nabi. Lalu kemudian duduk sekejap, Nabi pun tersenyum. Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Nabi kata, telah dihadapkan kepadaku sambungan pembicaraan dua orang lelaki tadi. Bila dah selesai nanti berdua tadi, maka tunduk balik. Dua-dua tu tunduk balik. Lama-lama Allah Ta'ala pun kata pada lelaki yang pertama, yang dapat pahala banyak tadi, yang dosa dia semua diangkut, letak atas lelaki kedua. Dia kata, angkatlah kepadamu. Lelaki yang pertama pun angkat kepala dia. Ketika itu Allah Ta'ala tunjuk surga di hadapan dia. Allah Ta'ala buka seluas-luasnya pintu surga, dengan tirainya, dengan lasirnya, dengan segala sungainya, dengan segala keindahan, kecantikan dalam surga. Menyebabkan laki-laki yang pertama ni terpukul. Dia tak cakap apa senyap dia. Lalu kemudian dia berkata pada Allah, ya Allah, cantiknya surgamu ya Allah, siapalah agaknya yang dapat surga ini? Maka kata Allah, surga ini hanya akan aku beri kepada siapa yang boleh bayar padaku. Dia boleh bayar, aku beri surga. Lalu kata laki-laki yang pertama ni, dia kata, ya Allah, maha suci engkau, siapalah hari ni ada harta benda nak bayar? Dan surga dah begitu sekali mahal, cantik, lepas tu nak bayar dengan apa? Datang tangan kosong semua pada hari ni. Maka kata Allah, orang itu ialah kamu. Dia kata, saya ya Allah. Macam mana saya tak ada apa nak bayar. Maka kata Allah, kamu ada benda tu. Benda tu kamu ada untuk bayar surga ni.
Lalu dia kata apa, ya Allah? Kata Allah, kamu ada kemaafan. Kamu ada kemaafan. Kalau kamu sudi memaafkan saudara kamu yang kosong dah ni, yang amal pun tak ada, dosa penuh atas kepala, kalau kamu maafkan dia hari ini, maka aku akan berikan surga kepadamu. Maka kata laki-laki yang pertama tadi, Masya Allah, ya Allah, kalau begitu aku sanggup maafkan dia. Sebanyak mana dosa dia aku maaf. Kalau sekiranya kemaafan itu menyebabkan aku boleh mendapat surga. Kata Allah, kalau betul-betul engkau maafkan dia, engkau peganglah tangan dia dan engkau pucuklah darinya dan ajaklah dia ke dalam surga. Ini tuan-tuan, kita ada apa sebenarnya? Kita ada benda tu, iaitu kemaafan. Cuma lembutkan je sikit hati kita. Jangan duk ego, jangan duk sombong, jangan duk apa. Wujudkan kemaafan dan persaudaraan. Kita ada satu benda yang boleh beli surga Allah. Baik, itu perkara yang pertama yang kita sebut sebagai menyucikan hati. Jadi sucikan hati kita. Yang kedua, sucikan amal. Amalan kita ni kita kena sucikan. Sebab amalan yang tak disucikan tidak akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Amalan yang penuh dengan kotoran, dengan kelodak, dengan daki-daki. Antaranya amalan kita puasa, solat. Betullah solat. Solat dikaitkan dengan kebersihan, dengan kekhusyukan. Dalam solat mesti ada 3: tafadah, takhasyu', tazallul. Mesti ada rendah diri pada Allah, mesti ada lagi khusyuk kepada Allah, mesti ada penghinaan diri kepada Allah. Ada ini yang Nabi sebut dalam hadis dia, iaitu Nabi SAW berkata, man ahsana salata, maka siapa yang mengelokkan salat dia, dia baikkan salat dia baik sungguh, dengan penuh khusyuk, rasa sungguh serah diri kepada Allah, maka fa'atamma ruku'aha wa sujudaha, disempurnakan rukuk dengan baik, sujud dengan baik, faqalatis salatu, maka berkata salat, salat kata apa? Hafizakallah kama hafaztani, fayurfa, kata salat, mudah-mudahan Allah memelihara kamu sebagaimana kamu pelihara aku. Kamu jaga aku sebaik mungkin, mudah-mudahan Allah jaga kamu. Fayurfa, maka diangkatlah salat tadi kepada Allah Ta'ala. Jadi ini bukti bahawa tuan-tuan, solat kita ni kena upgrade. Kita kena upgrade hati kita, perasaan kita. Macam mana ketika kita berbicara dengan Allah, ketika kita baca Fatihah, ketika kita rukuk, ketika kita sujud, dia kita rasa kita sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat ni satu benda yang berat, melainkan kepada orang yang khusyuk. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu siapa? Orang yang yakin dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita solat ni kita yakin solat kita ni kita akan bertemu dengan Allah, maka kita perbaikan solat. Puasa kita pun perbaikan puasa dan sebagainya. Jadi baiki ibadah yang kita buat. Yang ketiga, kita adalah sucikan perut. Ramadan yang ajar kita sucikan perut, di samping sucikan amalan. Sebab puasa bukan disebut pada kita kan, berapa lama orang puasa tapi dapat lapar dahaga. Kalau dia tidak puasa dengan iman dan wahtisabah, dengan tidak menghayati puasa sebagai satu ketundukan pada Allah, maka di antara yang ketiga, mesti sucikan perut kita. Di mana puasa ni gamak tak kita puasa, lepas tu buka dengan harta haram. Ini puasa ajar kita sucikan perut daripada segala perkara-perkara yang haram. Kerana Allah Ta'ala hanya terima ibadah hamba bila perutnya bersih daripada makanan yang haram. Di mana dikatakan oleh Nabi SAW, la yaqbalullahu salata man fi jawfihil haram. Allah Ta'ala tidak akan terima solat seseorang yang kalau dalam perut dia ada makanan-makanan yang haram. Jadi tuan-tuan, hari ini kita kena larikan diri daripada sumber-sumber yang haram. Tak kira macam-macam dalam perniagaan, dalam jual beli, dalam urus niaga, dalam urusan kehidupan kita, diri jauhkan diri daripada makanan haram, riba, rasuah dan sebagainya. Macam mana kita nak bawa solat kita, puasa kita dalam keadaan perut kita penuh dengan makanan yang haram? Di mana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis 40 Imam An-Nawawi atau hadis Arba'in An-Nawawiyah itu, dinyatakan bahawa warajul yarfa'u yadayhi ila sama faqala ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa mat'amuhul haram wa masrabuhul haram wa uziyatil haram fa anna yustajabu lah. Satu orang laki-laki angkat tangan,
berdoa pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta itu, minta ini, macam-macam lah sebagai seorang hamba minta. Lalu kata Nabi, wa mat'amuhul haram, makanan dia haram, wa masrabuhul haram, minuman dia haram, daripada minuman yang haram atau gaji haram atau pendapatan haram, wa usia bil haram, dia hidup dikelilingi oleh perkara yang haram. Wa anna yustajabu lah, macam mana Tuhan nak terima doa dia? Kalau doa amalan yang kecil itu Tuhan nilai, kalau ada makanan haram pun Tuhan reject, apatah lagi solat, amalan yang besar, puasa, amalan yang besar, semua Tuhan akan reject kalau sekiranya dalam perut kita ada makanan yang haram. Jadi insyaAllah tuan-tuan, Ramadan ni kita ambil peluang sucikan 3 perkara dalam hidup kita. Pertama, sucikan hati. Yang kedua, sucikan amal daripada riak, takabur, ujub dan sebagainya. Yang ketiga, sucikan perut daripada makanan yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua hamba yang suci dan bersih sehingga kita layak bertemu dengan Allah sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, bangkit di hari akhirat sebagai nafsul mutmainnah, diajak dan disuruh oleh Allah kepada fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. InsyaAllah sekadar itu saja tuan-tuan untuk renungan kita pada malam ini, menghiasi Ramadan kita insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.